ke-63 tahun, 20 tahun 2020 negeri Perak. Jadi saya mulakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Setiausaha Masjid Ridwaniyah Cikgu Mustafa dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merapakkan setinggi-tinggi sebanyak-banyak ucapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga ke hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti, tidak habis-habis menganugerahkan kepada kita rahmatnya, nikmatnya. Maka wajar kita semua mengucapkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kepadanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu dan rahmat itu. Rahmat adalah suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sebut rahmat ni suatu kelepasan, suatu nikmat yang tidak dapat kita nak hitung nilainya, tingginya, banyaknya, mahalnya, harga nikmat, satu nikmat itu. Jadi semua nikmat itu wajib kita syukur. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat dan rahmat itu. Tapi kalau sekiranya kita mengkufuri nikmat, kata Allah berikan peringatan, kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah, inna, sesungguhnya, dengan Allah Taala menyebut perkataan inna harfu taukid. Harfu taukid, sesungguhnya. Inna itu makna sesungguhnya. Azabku, seksaku, hukumanku syadid. Inna azabi la syadid, adalah bersangatan berat, bersangatan pedih, yang tak dapat, siapa pun tidak dapat nak menanggungnya. Jadi Allah memperingatkan kita, marilah kita, tuan-tuan, bersempena dengan kita menyambut hari kemerdekaan ini, kita banyakkan ucapan syukur. Ini pertama kali saya kira program yang disuruh kita menganjurkan tazkirah kemerdekaan daripada pejabat agama. Sebelum ni dah 60 tahun saya rasa belum ada pernah dicadangkan untuk kita buat khusus majlis tazkirah sempena menyambut kemerdekaan. Tak pernah, 63 tahun baru ni. Ini suatu rahmat juga, tuan-tuan. Kalau adanya, tuan-tuan tengok pukul 12 nanti, macam-macam pihak yang menganjurkan tari menari, kelab itu kelab ini, macam-macam lah, tuan-tuan, meracun. Meracun ni ala kulli hal juga lah. Tapi tak boleh juga. Itu bukan budaya kita, itu bukan ajaran kita. Budaya kita orang Melayu pun bukan, ajaran Islam kita pun bukan, untuk main meracun, berhimpun, bersorak dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dianjurkan kepada kita bila mana kita mendapat kemenangan, kejayaan, pertolongan daripada Allah, seharusnya
kita melakukan atau kita melaksanakan seperti yang Allah Ta'ala suruh di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran seperti ayat yang saya bawa dalam sembahyang tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila mana kamu memperoleh pertolongan daripada Allah dengan memberikan kemenangan pembukaan kota Mekah, Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah bantu kita sehingga umat Islam merdeka, berjaya memperoleh kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Maka ketika itu kamu akan lihat manusia berduyun-duyun, berpuak-puak, bergolombolan ataupun macam-macam golongan, kumpulan memasuk atau menerima, menganuti agama Allah. Bahasa itu baru mereka percaya. Bila pertolongan Allah berpihak kepada orang Islam, baru mereka percaya dan mereka bergondong-gondong atau bergolongan, berbagai-bagai golongan menerima atau memasuki agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kemudian Allah Ta'ala kata ketika itu hendaklah kamu fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sepatutnya yang Allah Ta'ala anjurkan, bukan berpesta. 63 tahun Tok Penghulu kita merdeka, kita sambut kemerdekaan dengan berbagai-bagai cara yang bukan budaya, bukan ajaran Islam. Baru ini pertama kali, alhamdulillah, syukur. Ada tazkirah pula. Fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu mengucapkan tasbih, yakni memuji akan Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhanmu yang telah memberikan pertolongan, kemenangan, kejayaan, wastaghfir, dan mohonlah keampunan. Kita banyak-banyak mohon keampunan. Alhamdulillah kita telah lakukan tadi dengan tasbih, dengan zikir, dengan tahmid dan sebagainya. Kemudian kita ada salat hajat lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah kamu, memohon keampunan kepada Allah. Wastaghfir innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhanmu ataupun Allah Subhanahu wa taala amat menerima segala taubat-taubat kamu. Kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu Allah mengampuni dan menerima taubat kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaannya. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan para pengikut jejak langkahnya hingga ke hari perhitungan. Hendaklah kita syukur kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita perbanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan salawat. Salawat ni punya kelebihan yang tersendiri. Orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi, Nabi di akhirat nanti akan berada di mana tempat yang kita memerlukan suatu pertolongan. Nabi tunggu kita beberapa tempat, lokasi. Sampai ke lokasi satu, Nabi ada tunggu kita di sana. Penting sangat kita mendapat suatu pertolongan ataupun rekomen daripada Nabi yang menolong kita. Kemudian sampai di lokasi yang kedua pun demikian juga, Nabi tunggu lagi. Dan sampai di lokasi yang ketiga pun Nabi tunggu kita. Siapa yang melalui di hadapan Nabi, kebetulan orang itu pula memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan lambai dia. Nabi akan panggil dan Nabi akan lambai dia untuk memberikan pertolongan. Yang pertama sekali,
Nabi tunggu di mana? Di lokasi mana tuan-tuan? Iaitu di semasa perhitungan, atau disebut sebagai Yaumul Mizan, atau disebut sebagai Yaumul Hisab. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Ditimbang segala amal saleh kita, amal saleh dan kejahatan kita ditimbang. Atau dihisab, dihitung, dikira, disukat. Banyak mana amal baik, banyak mana amal jahat. Di situ Nabi tunggu, lokasi yang pertama. Ya, sekiranya ya amal kita itu ya tak cukup, ada kekurangan, ya, dalam pada itu ada salawat, kita ada mengucapkan salawat kepada Nabi semasa kita hidup dulu, maka Nabi tampil ke hadapan untuk memberikan rekomennya, bantuan, syafaat, ya, pada hari hisab itu, hari perhitungan. Yang kedua, lokasi yang kedua iaitu di titian sirat. Sirat ni tuan-tuan titian. Di dalam kitab tauhid, ilmu tauhid menyebutkan sirat itu sebenarnya adaqqu minas sya'rati, lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Titi yang kita nak lalu itu adaqqu minas sya'rati, ya, lebih halus, ya, lebih tajam, lebih kecil daripada rambut. Mana apa nak lalu tuan-tuan? Di situ Nabi menunggu kita dan Nabi memberikan pertolongan, memberikan syafaat jika kita adalah orang yang selalu atau banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lokasi yang ketiga, ya, lokasi yang ketiga iaitu semasa kita, ya, sudah melepasi sirat. Kemudian lokasi yang ketiga di mana? Antara surga dan neraka. Nabi memberikan syafaat supaya kita ni orang yang banyak mengucapkan salawat itu dimasukkan ke dalam surga. Itulah dalam 3 keadaan, 3 tempat, 3 lokasi yang Nabi bertanggungjawab untuk memberikan syafaat. Jadi kita pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah, ya. Kalau siapa banyak ucap syukur, maka Allah tambah lagi nikmat itu kepada kita. Yang kedua, salawat cukup besar dan banyak faedahnya, ya. Kemudian demikian juga para sahabat, juga pengikut-pengikut baginda hingga ke akhir zaman. Maka ya kita hendaklah memperbanyakkan ucapan salawat, syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 31 Ogos setiap tahun rakyat Malaysia sudah pasti akan mengingati tarikh keramat ini. Ia sentiasa diraikan di seluruh negara. Yalah, tapi sebelum ni meraihkan hari kemerdekaan itu dengan berbagai-bagai keadaan lah yang tidak sopan pun. Ada macam-macam lah tuan-tuan, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada tajdid, suatu pembaharuan tuan-tuan, ya. Alhamdulillah, syukur. Yalah, tak boleh semua kita buat, sikit jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh nak buat semua kebajikan, jangan tinggal semua. Kena buatlah step-step perlahan-perlahan. Ya, qalilan, sedikit-sedikit. Fasara jabalan. Kita buat sikit-sikit, step-step, akhirnya akan jadi banyak dan kokoh serta kuat. Ya. Ya, tarikh keramat ia sentiasa diraikan di seluruh negara. Perkara ini sebagai tanda menzahirkan rasa syukur. Kalau yang kita buat majlis macam ini menunjukkan, ya, kita bersyukur atas nikmat anugerah Allah Taala itu, iaitu nikmat kemerdekaan. Ya. Bahagia dan gembira. Kita rasa bahagia dan gembira dengan kemerdekaan yang telah dikecapi oleh negara ini sejak tahun 1957. Makna dah 63 tahun sejak tahun 1957. Marilah sama-sama kita melafazkan ucapan syukur,
yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena menyambut kemerdekaan negara ini. Apa dia ucapan syukur itu? Dia kata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya seumpamalah segala kebajikan. Segala nikmatnya itu segala kebajikan. Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kita ni dengan segala kebajikan. Apa yang tak ada tuan-tuan, Tuhan bagi. Macam di negara kita ni tuan-tuan, semua sumber kekayaan, sumber itu ini semua Tuhan bagi. Tak ada yang kurang. Ya. Kalau dalam hal keadaan semua Tuhan bagi kepada kita, namun kita tetap tidak mau bersyukur, sedikit mengingati akan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang sukanya sahaja tapi syukurnya tak ada, ini bahaya. Cukup bahaya. Ya. Yazkurunallaha katsira. Hendaklah kamu mengingati Allah banyak-banyak. Ya, jangan banyak melupakan Allah. Kalau banyak mengingati tak apa. Maknanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta, makna kita cinta ni banyak menyebut, banyak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pepatah Arab menyatakan man ahabba syai'an fahuwa aksara an zikrihi. Siapa yang cinta, suka kepada sesuatu, dia banyak menyebut. Ya, banyak menyebut. Ya. Kalau kita cinta kepada buah-buahan yang sedap, yang kita gemar makan, selalu kita nyebut, ya, selalu kita minta, selalu kita beli. Itu kalau kita cinta sesuatu. Kemudian sebagai pedoman kita, kami ingin mengajak semua rakyat di negeri Perak menghayati arti mensyukuri nikmat kemerdekaan. Semoga ini menjadikan kita memahami arti kemerdekaan negara dan sanggup mempertahankannya agar kenikmatan hidup aman dan harmoni dalam kalangan masyarakat sentiasa subur, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kemenangan menuntut kemerdekaan turut melibatkan kegigihan tuan-tuan guru. Ya ke tuan-tuan, tak pernah dengar pun tuan guru terlibat dalam menuntut kemerdekaan? Ada dalam sejarah? Tak ada. Tak mana sebut dalam buku teks ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, para asatizah, guru-guru, ustaz-ustaz terlibat dalam menuntut kemerdekaan. Mana ada dalam buku teks, mana? Cuba tunjuk. Tapi malam ni dia sebut, dia kata menuntut kemerdekaan turut melibatkan kegigihan tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru. Ya, maksudnya ustaz-ustaz, tuan-tuan guru. Tok imam. Oi, imam pun terlibat juga noh. Tak pernah kita dengar pun dalam buku, tak pernah kita baca pun. Rupanya tok imam pun terlibat juga. Ahli-ahli masjid, tuan-tuan yang menuntut kemerdekaan. Semangat tuan-tuan ya. Ulama-ulama, ulama pun terlibat juga kah? Tuan Haji Mizi pernah dengar ulama terlibat dalam menuntut kemerdekaan? Ada dalam buku teks buat sini? Tak ada. Rupanya hari ini ulama pun terlibat sama. Ya, begitu rupanya. Ialah ulama ni sebenarnya tuan-tuan, saya pernah sebut, saya pernah baca hadis tuan-tuan dalam masjid ni juga. Ulama ni peranannya, kerjanya, usahanya, ya, diperlukan ulama ni bukan sekadar di dunia ni sahaja, hingga di akhirat nanti pun ulama masih berperanan, ada fungsinya, ada kerjanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagihkan syafaatnya itu dalam bentuk, katalah satu kotak ni boarding pass syafaat untuk diberikan kepada umat Muhammad. Satu kotak boarding pass ni Nabi Muhammad ambil, dia beri kepada ulama, satu ulama. Satu lagi kotak boarding pass ni dia beri kepada ulama yang lain. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Jadi ulama inilah yang akan mengagihkan boarding pass ini untuk masuk ke syurga.
Itu peranan ulama, tapi dalam buku teks tak disebut ulama berperanan di sini. Mereka tak nampak peranan ulama, jasa ulama. Tapi alhamdulillah malam ni disebut ulama juga terlibat dalam menuntut kemerdekaan. Ulama-ulama dan pendokong-pendokongnya serta para prajurit. Ini juga tidak terkecuali prajurit, memang ada, kita tak nafikan dan kita tak mengenepikan peranan prajurit pejuang-pejuang. Antaranya adalah, di antara mereka itu adalah Haji Mat Hasan yang dikenali dengan Tok Janggut. Ini ulama, bukan sebarang orang yang ada ilmu pengetahuan. Tok Janggut, Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Tok Guru Tuan Haji Abdul Rahman Limbung, kita kena cari buku yang menceritakan sejarah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Kemudian Syekh Abdul Bakar Pakir. Ni Gunung Semanggi punya orang ni. Orang muda sekarang tak tahu tuan-tuan. Tapi orang yang hidup sebelum merdeka, dia kenal siapa dia Tuan Guru Syekh Abu Bakar Pakir. Seorang ulama yang terlibat secara langsung berjuang mencari dan memperoleh kemerdekaan. Kemudian Datuk Bahman, Tok Janggut. Lepas tu Mat Kilau pun dia juga. Dan akhir sekali dia kata Tok Kenali. Tok Kenali saya tengok, Allah, dhaifnya orangnya, baju pun macam tak sempurna, koyak lah, lusuh lah, pakai serban, juga terlibat dalam menuntut kemerdekaan. Maknanya di sini diletakkan nama-nama orang-orang yang punya pengetahuan agama, tok guru, tok alim, tok imam, hingga kepada Tok Kenali ni makamnya, kedudukannya sebagai waliullah. Ada karamah, ya, luar biasa orangnya ni Tok Kenali. Juga terlibat dalam usaha menuntut kemerdekaan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka ini, ya, di dalam lingkungan rahmat Allah, sentiasa memperoleh rahmat daripada Allah di hari, ya, di alam baqa. Kemudian dia kata yang kelima, kemanisan gandingan negarawan dan agamawan dalam memerdekakan negara ini sangat dirasai oleh seluruh rakyat tanah Melayu. Kita ni Malaysia dulu disebut atau dikenali sebagai tanah Melayu. Hal lain tu semua numpang ya tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, lepas tu bukan main. Nampak tak, dengar tak tuan-tuan hari ini dalam hal ataupun dalam isu politik, ya, mereka pula nak lebih daripada kita. Walhal kita Malaysia ni, Malaysia dulu disebut tanah Melayu. Lah ni tak boleh, tak ada dah tanah Melayu tu. Tinggal satu je lagi hak Melayu ni, kereta api tanah Melayu. Tanah Melayu tak ada dah. Malay Reserve pun dah tak ada. Kalau boleh tuan-tuan, hak Malay Reserve yang telah dijual tu kita ambil balik, baru kita rasa hebat. Ni apa hebat dia orang Melayu? Saya tengok orang Melayu berniaga di mana? Buah pokok, buah payung. Hak Cina punya kedai di mana? Yang saya pelik baru ni tuan-tuan, ni nak buat TF. Bukan kita tak suka ada TF, memberikan kemudahan bagi kita untuk kita membeli barangan, kemudahan untuk kita. Tapi tuan-tuan, banyak perkara yang pelik yang kalau kita minta rasa tak lulus rasa. Bila mereka nak buat TF tu dekat Jalan Baru, dekat rumah saya tu tuan-tuan, tiba-tiba mereka buat traffic light. Yalah, untuk kemudahan juga, untuk keselamatan, baguslah. Tapi kalau kita nak buat kedai, nak buat apa, nak minta harus tak dapat rasa. Yang kedua baru lagi tuan-tuan, dia ada nak guna, dia nak ambil jalan reserve hak kerajaan tu untuk jalan keluar ataupun untuk jalan masuk. Tak cukup dengan traffic light yang ada, tapi dia nak ambil ruang tanah reserve-nya tu, reserve kerajaannya tu, nak buat tempat laluan untuk masuk ataupun untuk keluar. Dapat pula.
Di samping di tanah, dekat tanah tu ada yang dah buat rumah, tapak rumah ataupun halaman rumah, halaman kedai perniagaan apa. Sekarang dia nak ambil tu, tengah duk buat jalan tu. Macam mana Cina boleh dapat, hak Melayu tak boleh dapat? Siapa salah? Macam mana dia boleh dapat? Dia bayar kah? Dia pakai duit panas kah? Duit sejuk kah? Geram juga tu. Geram juga tu, nak tahu juga pasal apa. Kita Melayu tak dapat pun. Tengok orang Melayu kesian lah. Bila nak maju entah. Dia kata tahun 2020. Lah dah tahun 2020. Tak maju pun. Masih jauh ketinggalan di belakang. Niaga buah pokok. Saya geram orang Melayu berniaga buah pokok. Ambil lah kedai. Beli, sewa. Jangan duk buah pokok berniaga. Jadi semak kawasan bandaran Tuan Haji Mizi. Semak nampak dengan payung, dengan apa. Tak elok bandaran kita. Kawasan bandar. Tapi nak buat macam mana, begitulah keadaannya tuan-tuan. Sama-sama kita. Ini bukan saya yang mengada-ngada, kita semua boleh tengok realiti ya. Keadaannya begitu. Jadi ini tanah Melayu, bukan Malaysia. Ya. Sepatutnya tanah Melayu itu kekal sampai hari ini, jangan diubah-ubah. Itu yang asal. Ulama dan umara disifatkan secara bersama sebagai faktor kebajikan ummah. Jangan pisah. Ini dulu ulama dilupakan. Sekarang baru nak ingat balik ulama. Umara maknanya yang berkuasa. Ulama dan umara disifatkan sebagai bersama. Memang kita bersama. Di situ ada ulama, di situ ada umara. Ini dalam nak nuntut kemerdekaan, yang ada dalam buku teks, dalam ucapan hanyalah umara sahaja. Ulama langsung tak sebut. Tak mau, tak adil, double standard. Para ulama tidak jemu untuk menyeru kepada kemerdekaan. Memang siang malam tak tidur malam mereka. Antaranya satu ungkapan yang menggambarkan kemerdekaan jiwa serta kebebasan menurut Islam, diungkapkan oleh seorang panglima Islam yang bernama Rubai bin Amir ketika ditanya tujuan kehadirannya ke bumi Faris oleh panglima tentera Parsi bernama Rustam. Beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami untuk mengeluarkan, yakni memerdekakan manusia daripada pengabdian sesama manusia kepada pengabdian hanya kepada Allah semata-mata, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini kata seorang panglima Islam, ulama, yang tarafnya adalah ulama. Dia kata kami diutus untuk mengeluarkan, yakni memerdekakan manusia daripada pengabdian sesama manusia. Hari ini manusia mengabdikan diri kepada manusia. Dahulu manusia zaman jahiliyah ya'budunal asnam, mereka menyembah patung berhala. Tetapi di zaman moden, di zaman yang terkini, manusia itu telah berubah penyembahannya. Dulu kepada patung berhala, sekarang manusia menyembah manusia. Ya. Kemudian kepada pengabdian menyembah manusia kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Ya. Dulu agama ada agama yang diturunkan daripada langit ke atas terhadap Nabi Allah Isa, ya, terhadap para nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu. Tetapi mereka pindah, mereka ubah, ya, mereka ubah. Jadilah agama mereka itu satu agama, ajaran agama itu agama yang menzalimi kepada umatnya. Ya, hendaklah kita beralih kepada keadilan agama Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Kita nak cari dunia yang sempit, yang sementara ini sahaja, tapi hendaklah kita beralih kepada, ya, keluasan akhirat. Ini yang Tok Guru Ni Aziz kata, wawasan kita bukan sekadar 20-20 ni sahaja, tetapi wawasan kita adalah kepada akhirat. Ya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan boleh diterjemah
melalui beberapa cara. Ada disebutkan di sini. Yang pertama, meneladani sejarah perjuangan para pejuang dahulu. Meneladani maknanya meneruti, ya, sejarah perjuangan para pejuang dahulu. Hendaklah kita mengingat kembali ataupun menuruti jejak langkah, menuruti jejak langkah pejuang-pejuang dahulu. Begitu. Sanggup mati mempertahankan negara. Boleh ke sanggup mati mempertahankan negara? Ya, memang betul. Sebab itu Nabi SAW kata dalam satu hadis, kata Nabi, hubbul watan minal iman. Kasih kepada tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Ya, kita mesti, hendaklah kita, setiap kita berazam untuk mempertahankan negara kita. Isu yang terkini, tuan-tuan, Filipina sekarang ni dia minta, kerajaan Filipina dia minta sebahagian daripada Sabah atau keseluruhan Sabah itu termasuk dalam peta mereka, bukan hak Malaysia. Dia buat tuntutan itu. Sabah itu sebahagian atau kesemua. Sabah itu adalah hak Filipina, dia kata. Semalam Perdana Menteri Mahyudin Yassin bahawa Malaysia tetap akan mempertahankan dengan apa cara sekalipun, ya, dengan apa cara sekalipun. Kita kena tegas, tuan-tuan, ya. Senang-senang nak mengaku, ya, dia punya, padahal memang sudah ada dalam peta yang asal bahawa memang Sabah adalah milik Malaysia. Tiba-tiba nak mengaku, dia kata adalah sebahagian Sabah itu adalah milik Filipina. Jadi kita mempertahankan, ya, ikut jejak langkah orang yang dahulu, ya, sehingga berpisahnya hayat mereka, kehidupan mereka daripada dunia ini, karena mempertahankan negara. Yang kedua, membebaskan diri daripada serangan pemikiran musuh Islam. Kita bebaskan diri kita daripada serangan pemikiran musuh Islam. Jangan kita terikut-ikut budaya-budaya yang bukan Islam. Dan yang ketiga, membebaskan diri daripada akhlak yang buruk dan hina. Jangan terikut-ikut. Ini kita terikut-ikut. Tengok anak-anak kita, tuan-tuan. Mana nak ikut kita macam dulu? Tak ada. Kita dulu ikut orang tua kita, tok wan kita, mak kita. Ya, sekarang tak ada. Dia tak nak ikut. Kalau kita cerita hal kita dulu, bab kita dulu, cerita kita dulu dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan budaya dan sebagainya, kalau kita cerita, dia pun tak nak dengar, tuan-tuan. Itu dulu, dia kata. Sekarang tak ada rupa itu. Sekarang mereka ada budaya mereka sendiri. Allahu Akbar. Jangan terikut, tuan-tuan, ya. Nabi kata, man tashabbahal qaum fahuwa minhum. Ya, siapa yang menurut atau menuruti, ya, satu golongan, satu kaum, maka dia adalah golongan itu. Kalau kita ikut budaya orang lain yang tidak Islamik, maka kita adalah golongan itu. Kemudian yang keempat, membebaskan diri daripada ideologi yang menyimpang, kemalasan, kealpaan, kelalaian, dan pelbagai jenis penyakit yang berbahaya. Jangan kita, hendaklah kita bebaskan diri kita daripada ideologi, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dengan sikap malas, kealpaan, kelalaian, dan pelbagai jenis penyakit yang berbahaya. Kita bebaskan. Jangan ada, ya, ideologi pemikiran yang menyimpang. Macam-macam, tuan-tuan, ya. Macam-macam. Bergaduh sama sendiri. Dalam bab agama pun bergaduh. Dengan kumpulan itu, dengan kumpulan ini, dengan ideologi itu, ideologi ini. Macam-macam. Dalam perkara tauhid pun ada perbalahan perkara tauhid. Apa kita nak berbalah dalam perkara tauhid? Pegang saja firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam perkara tauhid. Tak perlu nak berbalah-balah dah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahawasanya Allah itu satu, asa, tidak berbilang. Allah tempat kita bermohon, meminta pertolongan. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang seumpama dengannya. Sudah cukup
Apa nak berbalah lagi? Ini dalam bab itu pun nak berbalah. Macam saya dengar satu perbahasan, perdebatan, ya, dialog antara satu golongan dan golongan ini. Satu golongan tu dekat kita di Kuala ni je, pusat dia. Dan satu golongan lagi di Gerit tu, Ustaz Ruzaini. Bicara dua orang ustaz ni membahaskan, berbicara, berbalah dua pandangan, dua pendapat dan sebagainya dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ketuhanan. Pening. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, fakkaru fima khalqillah. Kamu fikirlah dengan apa sahaja yang Allah Taala ciptakan kepada kita di dunia ni. Tuhan jadikan langit, gunung, bumi dan sebagainya. Yang tu perlu kita fikir, ya, dengan fikiran kita. Jangan kamu fikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tak tercapai. Bukan kemampuan kita nak fikir tentang Allah bagaimana. Tidak. Wala tufakkiru fillah. Jangan kamu fikir sehabis-habisnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Gila. Putus semua wayar nanti. Fakkiru fi ma khalqillah. Kamu fikirlah tentang apa yang Allah Taala ciptakan kepada kita di dunia ini, apa sahaja. Kita fikir yang tu tak apa. Wala tufakkiru fillah. Jangan kamu fikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Tuhan ini? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Macam mana ya? Macam mana? Gila sudahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang tu pun berbalah dalam suatu bab. Ya Allah, ya Tuhan, menyalahkan golongan ini, menyalahkan golongan ini. Tapi Ustaz Ruzaini ini jenis orang yang tegas, tuan-tuan, ya. Dia tak berganjak. Dia kata, saya tak bawa kitab apa-apa di depan saya ni, ya. Saya hanya nak baca surah Fatihah saja. Nak berbicara tentang sifat, tentang ketuhanan ni, saya nak baca surah Fatihah sahaja. Tak payah bawa dalil kitab tu, kitab ni, tak payah. Dalam surah Fatihah sudah cukup. Bagus, saya berkenan orang yang macam tu. Tegas, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, membebaskan diri daripada perpecahan, pergaduhan, permusuhan serta peperangan saudara, perang saudara. Jangan terlibat, ya. Kena bebas daripada perpecahan. Lah ni berpecah. Parti politik orang Melayu pun 3, 4, 5. Ya Allah, dahlah ada UMNO, dahlah ada PAS, sekian lama bermusuh, tapi hari ini dah berkawan. Alhamdulillah, suatu nikmat, tuan-tuan, ya. Nikmat tu. Dulu bergaduh, tapi sekarang dah bersatu. Alhamdulillah. UMNO dengan PAS, kita huwa kata orang Arab. Sama. Dalam perjuangan, dalam pemikiran, dalam kesatuan, dianggap sama, satu dalam satu wadah. Ya. Dalam pada itu ada pula parti lain yang baru. Ya Allah, ya Tuhan. Apa lagi? Setiap parti itu sebenarnya, parti sepatutnya satu je, tak perlu banyak. Barangkali inilah yang Nabi pernah sebut dalam satu hadis, yang Nabi kata umatku akan berpecah kepada 73. Semua dalam neraka kecuali satu saja. Yang lain semua dalam neraka, yang satu saja masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, siapa dia yang satu tu? Nabi kata yang satu itu ialah, ya, yang satu ialah orang yang menuruti akan jejak langkahku. Maknanya yang ikut Nabi SAW. Yang lain semua dalam neraka. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran juga Allah ada menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan, setiap partai, setiap parti, mereka itu farihun, ya. Mereka menyatakan mereka lah golongan yang benar
Mereka lah golongan yang menepati, mencukupi, yang sempurna dan sebagainya. Walhal semua mereka itu dalam neraka, kecuali satu saja, yakni yang mengikut jejak langkah Nabi, ajaran Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja yang terselamat. Okey, baik. Tak perlu dah ada parti yang lain. Kalau ada pun jangan terima dah tuan-tuan. Itu idea sahaja, pemikiran dia sahajalah. Cukup yang ada, cukup. Tak payah ada yang lain. Ini dengan itu, dengan ini. Semua parti itu menyebabkan kita bertambah kecil, bertambah lemah tuan-tuan. Bukan bertambah kuat. Aku kata kat dia, dia kata kat aku. Dia bagi lemah, dia serang kita, kita serang dia, berbalas-balas itu. Tak memberi manfaat tuan-tuan. Tak ada memberi manfaat. Hanya perpecahan. Kita minta lindung daripada Allah supaya kita tidak mau berpecah lagi. Marilah kita bersatu. Ya. Pepatah Melayu pun ada, kalau bersatu teguh, bercerai kita roboh. Terusnya tuan-tuan, kemerdekaan negara dinikmati ini adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri, dipelihara. Pelbagai nikmat telah dirasai oleh kita sebagai rakyat Malaysia hasil daripada kemerdekaan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfuru Lahu pernah bertitah, tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara merdeka ini adalah tanggungjawab setiap warga. Semua kita bertanggungjawab mempertahankan demi menjamin negara ini kekal aman, rukun, damai, makmur dan sejahtera. Sikit lagi tuan-tuan. Yang ke-10, mempertahankan kemerdekaan negara adalah wajib kita bersama sebagai rakyat jelata. Contohnya Piagam Madinah yang diasaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dipertahankan. Semua rakyat jelata hendaklah sama-sama mempertahankan kota Madinah. Yang ke-11, mempamerkan rasa cinta kepada negara hendaklah wujud pada setiap orang. Ia perlu ditanam sejak kecil lagi kepada anak-anak. Ini menjadikan setiap warga amat menghargai tanah tumpah darahnya. Ya. Hubbul watan minal iman. Kasih kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Tanamkan semangat cinta kepada negara ini daripada anak yang masih kecil lagi. Ya, masih tadika lagi. Ya. Gitu. Seterusnya akan berputiklah perasaan sentiasa kepada berputiklah perasaan setia kepada negara. Ia juga melahirkan perasaan seronok untuk menetap dan berbangga dengan tanah air kita. Yang ke-12, alhamdulillah hari ini kita boleh hadir ke masjid. Alhamdulillah ya. Kita boleh datang ke masjid. Ya, dengan seronok. Ada orang dia datang ke masjid, dia kata seronok ustaz, lapang dada saya. Kalau tidak sesak. Ya. Dia bila datang ke masjid dia rasa lapang, damai, aman, sejuk. Ya. Hari ini kita boleh hadir ke masjid dan surau tanpa halangan. Alhamdulillah. Anak-anak kita boleh ke sekolah dengan tenang. Kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh bertegur sapa dengan kejiranan. Kanak-kanak dapat bermain di padang permainan dengan seronok. Kesemuanya dengan aman dan sejahtera, hasil nikmat kemerdekaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di kalangan kita barisan prajurit yang masih hidup. Memang ada lagi, banyak lagi tuan-tuan ya, prajurit-prajurit. Hargailah jasa dan pengorbanan mereka. Ingatlah perit jernih perjuangan nenek moyang kita terdahulu. Semoga Allah merahmati mereka dan menghimpunkan mereka bersama dengan ya para as-salihin. Yang ke-13, kami mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan kali ke-63 buat seluruh rakyat negeri Perak. Semoga Allah melimpahkan kurniaan kepada kita, kebahagiaan hidup, kemurahan rezeki, kesihatan yang baik, segala kebajikan dan keamanan yang berpanjangan. Amin, insya-Allah. Dan yang terakhir, akhir sekali, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin
marilah kita menyemarakkan tema ini di segenap segi kehidupan kita, bukan sahaja dalam usaha menamatkan wabak COVID-19, tetapi juga usaha memulihkan semula ekonomi dan kehidupan rakyat ke arah yang baik. Tak payah kita bergaduh dah tuan-tuan, bertengkar sesama sendiri. Mari kita bersatu nak membasmi penyakit COVID-19 ini, dan bersatu pula untuk kita mengukuhkan, menguatkan ekonomi negara kita, insya-Allah bersama-sama. Tema Malaysia prihatin pula, tema Malaysia prihatin perlu kita sematkan dalam ingatan untuk kita mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, itulah sebahagian ataupun secara ringkas petikan khutbah ataupun tazkirah yang disediakan oleh pejabat agama. Saya hanya sekadar membaca dan mengupas sikit sebanyaklah mengikut apa yang saya fahami. Moga-moga kita beroleh manfaat, ya, kita boleh bermanfaat, mengambil segala yang baik. Yang baik itu jadikanlah sebagai tunjuk ajar untuk kita, sementara yang kalau ada yang tidak sempurna, yang tidak baik, ya, itu adalah dijadikan sebagai sempadan, ya, sebagai peringatan untuk kita. Saya kira cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Warkah ini ataupun tazkirah ini disediakan oleh dipetik daripada Yang Berhormat Muhammad Akmal bin Qamaruddin, pengerusi Jawatan Kuasa Agama Islam dan Penerangan Kerajaan Negeri Perak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.